Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Alhamdulillah, pada malam ini anak-anak bersama dengan Ustazah Bashira binti Omar untuk mata pelajaran Bahasa Arab SPM, dan kita akan fokuskan kepada bahagian saraf untuk kertas 1 dan juga kertas 2. Baik, jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk perlis mengaji pada hari ini, jadi Ustazah perkenalkan diri dahulu. Jadi Ustazah bertugas sekarang ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah Kanga Perlis, dan sebelum ini pernah bertugas di SMKA Tun Ahmad Zaidi di Kuching, Sarawak selama 4 tahun sahaja. Dan pengalaman mengajar 21 tahun. Bukan umur 21 ya, umur dah tua dah. Pengalaman mengajar 21 tahun. Jadi sekarang Ustazah mengajar Bahasa Arab untuk tingkatan 1, 4 dan 5. Dan berasal dari negeri Perlis, anak jati Perlis, di Arau dan juga Kampung Petal, Jalan Kaki Bukit. Jadi kalau ada orang Arau, ada orang jalan kaki bukit ni, kita sekampung lah. Baik, mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tengku Budriyah Arau. Kemudian pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah. Ya, jadi mengajar, sekarang ni mengajar di sekolah sendiri, dan kemudian melanjutkan pelajaran dalam bidang Bahasa Arab di University of Jordan. Baik, dan Ustazah telah berkahwin dan mempunyai 5 orang anak. Baik, jadi Alhamdulillah untuk hari ini ya anak-anak, kita akan fokuskan kepada bahagian saraf di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Dan memandangkan slot kita hanya sejam, jadi perkara yang kita akan tumpukan pada hari ini ialah tajuk wazan dan juga masdar. Sebab saraf ni tajuk dia banyak lagi ya. Ada mushtaqat, ada tajuk fi'il sahih dan fi'il mu'tal, kemudian ada isim maksur, manqus dan mamdud. Semua tu perlu beberapa jam yang lamanya. Okey, baik. Jadi untuk bahagian wazan, ya, untuk memahami konsep wazan dalam bahagian saraf ni, okey, cuba anak-anak tengok gambar ni. Ma hadha? Aywa, ma hadha? Hadha mizan. Ma hadha? Hadha mizanun. Mizan maksudnya apa ni? Dacing ya. Apa fungsi dacing? Ma dauru al-mizan? Okey, baik. Al-mizanu lil qiyas. Al-mizanu lil qiyas. Fungsi dacing ataupun alat timbang ialah untuk mengukur. Kita nak timbang supaya seimbang. Baik, cuba anak-anak tengok gambar ni. Gambar ni, adakah timbangan ini seimbang antara emas dan juga wang? Tidak seimbang kan? Baik. Jadi dalam bahasa Arab, dalam mempelajari ilmu saraf, ya, tajuk pertama yang anak-anak belajar ialah mengenal pertimbangan huruf. Nah, mengenal wazan. Wazan tu maksudnya macam mana cara kita nak seimbangkan huruf yang membentuk sesuatu perkataan, membentuk sesuatu kalimah. Okey, baik. Kita tengok contoh. Baik, wazan di dalam bahasa Arab, dia berdasarkan kepada 3 huruf. Anak-anak kena ingat 3 huruf ni, iaitu fa, huruf ain dan juga huruf lam. Ya, huruf fa, huruf ain dan juga huruf lam. 3 huruf inilah yang akan membentuk kata akar ataupun kata dasar.
Dalam bahasa Arab pun dia ada kata dasar. Bukan kita belajar bahasa Melayu je ada kata dasar. Kena ingat. Baik, jadi kalau anak-anak nak cari maksud perkataan di dalam kamus, kita kena rujuk kepada kata dasar perkataan tu. Kata akarnya. Mujarradnya. Baik, jadi daripada fa, huruf ain dan juga huruf lam, kita perlu seimbangkan dengan perkataan-perkataan yang boleh terbentuk selepasnya. Seperti apa? Kataba. Jadi bila kataba, semua hurufnya berbaris fathah, maka wazannya juga berbaris fathah. Fa'ala. Okey, bila la'iba, huruf ainnya berbaris kasrah, maka kita akan membentuk wazannya fa'ila. Okey, kemudian karuma. Ra-nya berbaris apa? Berbaris dhammah, maka kita akan membentuk wazannya fa'ula. Okey, jadi ini asas anak-anak. Bila kita nak mengenal wazan, kita kena faham. Okey, konsep asas wazan. Baik. Selepas itu, anak-anak akan berjumpa pula. Selepas daripada fi'il madhi, kita akan bertemu pula bermacam-macam jenis huruf yang ditambah ke dalam fi'il madhi. Selepas itu berjumpa pula dengan fi'il mudhari'. Selepas itu ada mushtaqatnya pula. Kata nama yang akan terbit daripada fi'il madhi ni. Baik. Dalam fi'il madhi, sebab itu Ustazah ingatkan anak-anak, walaupun kita berada di tingkatan 4, kita berada di tingkatan 5, kita kena kuasai tasrif fi'il yang kita belajar masa di menengah rendah. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Okey, anak-anak kena hafal betul-betul tasrif fi'il madhi, tasrif fi'il mudhari', tasrif fi'ilul amri. Kena hafal betul-betul. Baik, jadi Ustazah ringkaskan di sini. Okey, apakah dia huruf-huruf tambah yang kita biasa jumpa di dalam bila dia masuk dalam fi'il mujarrad. Kata akar. Kita akan jumpa apa? Kita dah hafal tu. Ta tumatum. Ti tumatunna. Tu na. Kan kita tambah di belakang huruf fi'il madhi. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi ini ialah huruf-huruf yang akan ditambah. Kita akan jumpa nanti dalam soalan-soalan. Begitu juga dengan fi'il mudhari'. Anak-anak kena faham. Kena cam betul-betul ni. Apakah dia huruf mudhari'? Huruf mudhari' yang berada di awal fi'il. Iaitu ya, ta, alif dan juga nun. Kemudian, apakah dia huruf yang berada di akhir fi'il mudhari' yang anak-anak akan jumpa? Alif nun, waw nun, ya nun dan juga nun sahaja. Untuk hunna dan juga antunna. Baik. Okey, kemudian mushtaqat. Mushtaqat ni ialah isim. Anak-anak kena ingat mushtaqat ialah kata nama. Dia berbeza dengan fi'il. Fi'il ialah kata kerja. Mushtaqat ialah kata nama. Okey, jadi tanda-tanda mushtaqat, anak-anak dah belajar, ada yang dah belajar dari sekolah, ada yang belum sempat belajar lagi sebab tiba-tiba cuti lama kan. Jadi anak-anak kena cam. Okey, tanda-tanda sesuatu perkataan itu isim. Dia biasanya dia ada ta marbutah. Kadang-kadang kita jumpa ada ta marbutah. Okey. Kemudian kalau isim fa'il ditambah alif di tengah perkataan yang kedua, okey, ditambah mim, okey, ditambah alif lam. Kemudian jika dia musanna ada alif nun, jamak mudzakkar salim ada waw nun, dan jika dia jamak muannas salim ada alif ta. Baik, Ustazah tak akan teruskan kepada tajuk mushtaqat sebab dia agak panjang. Hari ini kita akan fokus kepada wazan dan juga masdar sahaja. Baik, mari kita tengok bentuk-bentuk arahan. Kita nak fokus kepada SPM. Bentuk-bentuk soalan, peperiksaan, bentuk-bentuk arahan yang anak-anak akan jumpa di dalam kertas 1. Anak-anak kena faham betul-betul arahan ni. Ustazah warnakan dengan warna merah. Tapi dalam soalan periksa tak adalah warna merah. Masa kita study, kita kena
warnakan supaya dia akan melekat di ingatan kita ni. Okey, yang pertama sekali zin. Zin, fi'il amar ni. Wazankan. Ataupun dia boleh juga datangkan soalan hati waznan. Hati waznan. Datangkan wazan. Ataupun soalan tahun 2016, hati waznan sarfiyan madbutan bisyakli. Okey, jadi ada dua perkara yang diminta untuk pelajar lakukan pada tahun 2016, iaitu datangkan wazan dan letakkan baris. Okey, jadi arahan, membaca arahan, memahami arahan sangat penting. Okey, anak-anak kena fokus, ambil pen tu, masa jawab kertas soalan tu, tandakan apa yang dia nak. Takut kita tertinggal. Macam tahun 2016, dia nak dua perkara. Datangkan wazan, kemudian letakkan baris. Ramai pelajar yang tertinggal baris di belakang ni. Sama ada dia tak faham soalan, ataupun dia tak baca sampai habis. Baik. Okey, untuk kertas 2, bentuk arahan kertas 2, dia terbalik dengan kertas 1. Kalau kertas 1, dia datangkan perkataan contoh, dia minta kita datangkan wazan yang berasal daripada fa'ala tu. Tapi kertas 2, dia datangkan wazan dalam soalan, dia minta kita berikan contoh. Okey, dan tak habis setakat contoh sahaja. Mesti letak di dalam jumalin mufidah. Mesti letak di dalam ayat. Okey, sama ada dia guna arahan hati fi'lan ataupun hati mithalan. Datangkan fi'il ataupun datangkan contoh. Dan jangan lupa satu benda lagi yang dia nak. Kemudian letak di dalam ayat yang betul. Okey. Baik, kita tengok dulu contoh soalan. Okey, anak-anak dia akan lebih faham bila kita nampak contoh soalan. Okey, Ustazah bawa kertas 1 SPM 2016. Bila arahannya hati waznan, kemudian dia minta kita datangkan bisyakli, dengan baris. Maka soalannya begini. Soalan nombor 20, soalan nombor 21 dan soalan nombor 22. Okey, dia datangkan contoh. Contoh itu tidak ada baris. Dan dia minta kita datangkan wazan dan letakkan baris. Okey. Kaedah yang pertama, anak-anak kena buat macam mana? Anak-anak kena ingat. Wazan. Wazan untuk kata akar, dia terbina di atas apa? 3 huruf. Iaitu apa? Fa, Ain dan juga Lam. Okey, anak-anak tengok nombor 20. Berapa huruf ada kat karuma? Berapa hurufkah perkataan karuma ini? 3 kan? Betul 3? Okey, jadi datangkan jawapannya. Maka dia ialah fa, ain dan juga lam. Kemudian mesti letakkan baris. Karuma, maka wazannya ialah fa'ula. Berbaris, mesti letakkan baris. Wazan yang betul 1 markah, baris yang betul dapat 1 markah. Okey, nombor 21. Anak-anak cuba baca. Apa dia? Ya'muru. Ya, baik. Ya'muru. Okey, apakah dia huruf tambah yang anak-anak boleh kesan di sini? Ya, betul kan? Ya ialah huruf mudhari'. Baik, jadi amara kita seimbangkan, bagi dia sama tara, seimbangkan dengan fa, ain dan juga lam. Maka kita akan mendapat yaf'ulu. Okey, amara seimbang dengan fa'ala. Huruf alif ialah fa, mim ialah ain dan juga ra ialah lam. Maka yang menjadi huruf tambah mudhari' di depan ini kita salin je terus. Jadi ya'muru wazannya ialah yaf'ulu. Baik. Nombor 22, mal'abun. Ni nampak jelas dah.
Ada mim kat depan ni memang bubuh. Bubuh terus. Ada mim ni tanda isim. Tanda mustaqat. Letak terus. Jadi mal'abun, maka wazannya ialah maf'alun. Baik, jadi anak-anak boleh tengok dekat sini ya, yang Ustazah merahkan di sini, ini ialah huruf-huruf tambah yang kita kena salin terus letak di hadapan wazan kita tadi. Okey, wazan, ingat wazan ialah apa? Alat timbang. Kita menimbang mesti sama rata. Mesti sama. Dari segi hurufnya sama, bunyinya juga sama. Okey? Baik, Satu masalah berlaku ialah bila di dalam kertas 2. Baik, tadi kertas 1 nampak macam mudah sikit kan? Anak-anak kena hafal lah benda ni. Tak apa, sekejap lagi Ustazah cerita macam mana cara mudah nak menghafal. Okey, dalam kertas 2, ada pelajar yang selalu dia tak faham kehendak soalan, satulah. Yang kedua dia terlupa nak tulis ayat. Memang ramai pelajar macam ni. Okey, baik, kita tengok soalan SPM kertas 2. Ini Ustazah campur tahun sebab dia Ustazah pilih perkataan mujarrad dulu. Baik. Untuk soalan tahun 2017, dia beri wazan yaf'alu dan juga fa'ala. 2017 ini dalam kertas soalan, wazan itu telah pun dibariskan. Jadi jawapan anak-anak agak terhad di sini sebab dia telah membariskan jawapan. Membariskan soalan. Minta maaf. Okey. Soalan tahun 2013 diberi huruf wazan ya, fa, ain dan juga lam tanpa baris. Jadi ini lebih terbuka. Kita nak datangkan yaf'ulu, yaf'alu atau yaf'ilu terpulang pada kita. Perkataan contoh apa yang paling senang, yang terlintas di fikiran kita, yang senang kita nak buat ayat. Okey, baik. Tahun 2012 dia keluar wazan fi'il madhi tapi diletakkan baris. Jadi fa'ila. Baik. Okey, jadi untuk jawapan bagi kertas 2, nanti anak-anak akan dapat buku jawapan. Buku jawapan itu helaian bergaris yang kosong. Tidak ada apa-apa. Jadi untuk soalan bahagian saraf, sama ada dia keluar soalan 3 ataupun soalan 4, bahagian jim. Bahagian jim, ingat anak-anak, soalan saraf, dia akan keluar soalan 3 atau soalan 4. Itu pilihan anak-anak nak pilih jawab soalan 3 ataupun nak jawab soalan 4. Dan dia akan keluar dalam soalan bahagian jim. Baik, jadi tolong biasakan anak-anak, sekarang ni baru bulan April. Kita lama lagi nak masuk Pakistan SPM ni. Buat latihan kertas 2 untuk soalan 3 dengan 4 ni. Buat dalam bentuk jadual. Buat dalam bentuk jadual. Dan apa anak-anak nak kena tulis kat jadual ni? Okey, yang pertama ni, misal. Misal, dia nak contoh. Contoh ni setiap satu ni nilai dia 1 markah. Okey, kemudian anak-anak kena tulis jumlah. Jumlah dekat sini. Setiap satu ayat ni nilai dia 1 markah. Okey, jadi bila anak-anak buat jadual, gunalah pembaris, guna pen kita tu, buat jadual, anak-anak akan nampak macam mana bentuk jawapan yang sangat teratur. Memudahkan, menyenangkan hati pemeriksa. Nak periksa jawapan anak-anak tu. Baik, kita tengok. Yaf'alu, dia dah letak baris. Jadi kita tak boleh sewenang-wenang. Tapi perkataan yaf'alu ni senang. Perkataan yang kita memang guna daripada tingkatan 1. Apa dia? Yadhhabu. Yadhhabu. Ayat pun buat ayat paling mudah. Ayat yang memang jumpa daripada tingkatan 1. Yadhhabu talibu ilal madrasah. Perkataan talib tahu dah. Perkataan madrasah tahu dah. Okey, dan satu lagi Ustazah nak ingatkan, anak-anak tak boleh ubah. Kalau dia minta mula dengan ya dekat sini, jawapan anak-anak pun kena mula dengan ya. Jangan letak
ta, jangan letak alif, tak boleh. Okay? Sebaik-baiknya buatlah ayat. Kalau dia bagi semua ayat ni dalam bentuk mufrad, bilangan 1, buatlah ayat jumlah fi'liyah. Mula fi'il ni letak di depan. Okey, baik. Yang kedua, fa'ala. Jumlah simple, contoh yang paling mudah. Kataba. Okey, kataba. Apa dia kataba? Kataba akhi ar-risalah. Kataan risalah. Risalah, surat. Kita duk guna juga kan kataan risalah. Baik. Okey, yang ketiga, boleh datangkan yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Nak pilih apa? Pilih yaqra'u. Hak paling senang lah duk guna. Iqra', yaqra'u. Okey, jumlah dia guna je yaqra'u, al-qari'u, al-Quran. Ya? Baik. Kemudian soalan tahun 2012. Fa'ila. Okey, fa'ila. Contohnya ialah la'iba. Kalau anak-anak pilih syariba pun boleh, tak ada masalah. Rakiba pun boleh. Tapi la'iba ni dia perkataan yang kita guna hari-hari kan, bermain. La'iba. Benda tu memang spontan dia akan datang di kepala kita. Okey, la'iba. La'iba at-tullabu. Okey, main apa? Kena bagi cukup. Main apa? Main kuratal qadam. Kena bagi cukup. Jadi jawapan, ini ialah contoh jawapan untuk kertas 2. Baik. Okey, sekarang kita akan tengok tadi bahagian wazan. Ustazah akan pergi terus kepada bahagian masdar. Yang mana dalam bahagian masdar ni juga kita akan berkenalan dengan wazan-wazan yang kita perlu hafal. Jadi untuk masdar ni kata nama terbitan. Terbit daripada fi'il. Kita boleh wujudkan kata nama daripada fi'il. Baik. Jadi masdar ada 2 jenis. Masdar untuk fi'il mujarrad dan juga masdar untuk fi'il mazid. Jadi kita tengok dulu masdar untuk fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad ada 2 jenis, iaitu mujarrad thulathi dan juga mujarrad rubai. Dalam sukatan kita KBSM, takat ini sahaja sukatan kita ni. Okey, jadi contoh masdar thulathi, okey, fa'ala ataupun berdasarkan wazan fa'ala, contohnya kataba. Fa'ula, contohnya karuma. Fa'ila, contohnya la'iba. Masdar rubai, okey, satu sajalah, iaitu atas wazan fa'lala. Contoh perkataannya ialah zalzala. Okey, kita biasa dengarkan perkataan zalzala. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dalam ayat Quran ni pun dah ada masdar dia zalzala, masdarnya ialah zilzal, ataupun zalzalah. Baik. Okey, untuk masdar fi'il mujarrad, masdarnya sangat banyak. Sangat banyak. Dan tidak ada kaedah untuk memahami wazan-wazan tertentu. Jadi, kalau di sekolah Ustazah minta pelajar-pelajar, anak-anak belajar hafal masdar kepada fi'il mujarrad mengikut lagu. Anak-anak zaman sekarang ni dia suka menyanyi. Sebab itu TikTok laku tak sangka sekarang ni kan. Tambah-tambah tempoh PKP ni. Semua orang main TikTok. Tak apa, kita salurkan minat kita yang suka menyanyi ni untuk menyanyi untuk pelajaran. Salurkan ke arah benda yang positif. Baik, jadi kita tengok nota ini dan juga sambil kita menyanyi mengikut lagu asal Dinus Salam. Baik, jadi Ustazah minta anak-anak yang mana yang sedang menonton menggunakan telefon, anak-anak boleh buat screenshot kepada jadual, kepada lirik lagu ni tadi. Anak-anak boleh buat. Sebabnya nak salin memang perkataan ni banyak. Semua slide-slide Ustazah ni anak-anak boleh buat screenshot dan boleh ulang kaji. Banyak lagi masa kita berada di rumah untuk mengulang kaji.
Okey, baik. Kita dengar dan kita nyanyi sama-sama. Qara'a yaqra'u, masdarnya qira'ah. Zara'a yazra'u zira'ah. Sana'a yasna'u sina'ah. Sabaha yasbahu sibahah. Kataba yaktubu, masdarnya kitabah. Darasa yadrusu dirasa. Kataba yaktubu kitabah. Darasa yadrusu dirasa. Dakhala yadkhulu dukhul. Kharaja yakhruju khuruj. Sajada yasjudu sujud. Nazala yanzilu nuzul. Raja'a yarji'u ruju'. Rakiba yarkabu ruku'. Fariha yafrahu, masdarnya farahan. Najaha yanjahu najahun. Zahaba yazhabu zihab. La'iba yal'abu la'bun. Akala yakulu aklun. Syariba yashrabu syarbun. Daraba yadribu darbun. Qatala yaqtulu qatlun. Sami'a yasma'u sam'un. Sama yasumu samun. Qatala yaqtulu qatlun. Sami'a yasma'u sam'un. Sama yasumu samun. Qala yaqulu maqlum. Qama yaqumu qiyam. Nama yanamu niyam. Okey, baik. Ahsantum. Dapat menyanyi bersama-sama tadi? Tak apa, nanti boleh ulang lagi. Slot ini akan di-upload ke dalam YouTube. Kita boleh ulang lagi. Okey, baik. Kalau dengan anak-anak murid Ustazah di sekolah, Ustazah pesan tolong nyanyi lagu ni sebelum tidur. Sebab apa? Sebab dia slow dan kita akan rasa terbuai-buai. Sekejap lagi tidur lah. Jadi malam ni anak-anak sekejap lagi sebelum tidur pasang lagu ni, nyanyi, anak-anak akan tidur dengan nyenyaknya mimpi belajar bahasa Arab insya-Allah. Okey. Jadi bila kita menghafal fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga masdar dalam bentuk lagu begini, okey, kita akan mudah ingat. Kenapa Ustazah suruh hafal ketiga-tiganya, madhi, mudhari' dan masdar? Sebab soalan peperiksaan dia akan menggunakan sama ada madhi atau mudhari' untuk diminta datangkan masdar. Ataupun dia datangkan masdar, dia minta kita berikan fi'il madhinya ataupun berikan fi'il mudhari'nya. Jadi tak rugi. Anak-anak boleh memanfaatkan lagu-lagu kegemaran ni untuk mengingat fakta-fakta pelajaran. Baik. Jadi terima kasih kepada 3 orang anak murid Ustazah ni yang nyanyikan lagu ni. 3 orang ni.
dah habis SPM dah. Dia orang start hafal nyanyi ni tahun lepas. Baik. Sekarang kita tengok apakah dia contoh soalan kertas 1. Macam mana kita nak gunakan lirik lagu tadi tu di dalam soalan. Okey, soalannya ba' masdaran munasiban ataupun hawil al-af'al ilal masadir al-munasibah ataupun imla al-fararat bil masadir. Jadi anak-anak kena pastikan dalam soalan kertas 1 dia nak apa? Lepas kata perintah ni mesti ada benda yang kena tulis. Iaitu masdar. Jadi dalam kepala kena set dah, okey dia nak masdar. Baik, soalan yang pertama. Wilayatus Sarawak masyhurah bi, okey, diberikan perkataan sana'a dalam kurungan. Okey, soalan yang kedua. Yuhibbul auladu ad-darajah fil muntazah. Diberikan yarkabu dalam kurungan. Okey, soalan tahun 2015. Farihal aba'u wal ummahatu bidzalika, diberikan perkataan laqiya dalam kurungan. Dan 2014 yakhsha. Digariskan terus perkataan yakhsha dan diminta datangkan masdar. Kali ni tak ada kurungan dah. Okey, macam mana cara? Yang pertama, ingat tadi saya kata apa? Kata akar. Ingat, nak cari masdar kena ingat kata akar. Kata akar ni dalam bentuk apa? Fi'il madhi. Okey. Lepas tu baru kita boleh tukar pada masdar. Okey, sana'a tadi kita hafal dalam lagu. Sana'a yasna'u. Masdarnya sina'a. Okey. Jadi dapat terus sana'a, sina'a. Okey, soalan nombor 2. Yarkabu. Ingat Ustazah kata. Ustazah dah pesan dah. Bila jumpa ya ni sahih dah, ni huruf mubarak. Ini adalah huruf tambah, maka kita kena buang huruf tambah ni. Tinggal rakiba. Rakiba tadi ada dalam lagu tak? Ada kan? Rakiba yarkabu, masdarnya ialah rukubun. Rukub. Rukub, eja betul-betul. Kalau ada waw, kena letak waw. Okey, baik. Nombor 18, laqiya. Okey. Jawapannya ialah al-liqa. Yang ini tak ada dalam lagu kita lah. 2015 ni tak ada perkataan tu. Laqiya, al-liqa dan juga yakhsha. Yakhsha 2014 diberikan perkataan yakhsha. Maka hilangkan dulu, buang dulu huruf mubaraknya. Buang dulu ya kat sini. Dia tinggal apa? Khasya. Khasya masdarnya ialah khasyah. Khasyatullah. Takut. Rasa takut kepada Allah. Khasyah. Baik. Okey, ini contoh bentuk soalan kertas 1 untuk fi'il mujarrad. Baik, sekarang kita nak pindah kepada fi'il mazid. Okey, fi'il mazid. Kalau tadi fi'il mujarrad dia ada senarai yang banyak, yang mana kita nak membentuk masdar, dia tidak ada kaedah-kaedah yang tertentu. Kita kena ingat melalui hafalan. Tapi melalui hafalan itu kita dapat mudahkan dia dengan cara mengingati fakta, sama ada menyanyi lagu, memasukkan ke dalam lagu-lagu kegemaran kita, ataupun kita menghafal secara berulang kali. Baik, untuk fi'il mazid, fi'il mazid iaitu fi'il yang mempunyai huruf tambah. Ditambahkan di atas wazan fa'ala itu, ditambahkan satu huruf, contohnya af'ala. Ditambahkan hamzah, jadi af'ala ataupun fa'ala, ataupun ditambahkan tad'if menjadi fa'ala, ataupun tambah dua huruf, alif dengan ta tambah jadi ifta'ala, ataupun in fa'ala. In fa'ala, alif dengan nun. Tafa'ala, ditambah ta dan juga alif. Kemudian istafa'ala, tambah 3 huruf, alif, sin dan juga ta. Jadi istafa'ala. Ataupun dimasukkan ta dan juga tad'if. Tad'if tu apa dia anak-anak?
baris sabdu tu lah. Maksud tad'if tu kita menggandakan huruf. Nah, dalam jawapan kena tulis tad'if. Tak boleh tulis sabdu. Tak boleh tulis syaddah. Kena tulis tad'if. Maksudnya kita menggandakan huruf. Okey, tafa'ala. Ataupun if'alla. Kalau mengajar kat sekolah, ustazah akan suruh anak-anak murid hangguk kepala masa sebut tad'if ni. Nak habaq kata penekanan dia tu. Fa'ala. Tu ada lah tu. Hak tengah duk hangguk kepala tu, tengok dalam telefon masing-masing tu. Baik. Fa'ala. Hangguk sikit kepala tu. Nak bagi habaq kata huruf ain ni dia ada penekanan. Okey, tafa'ala. Dan juga if'alla. Nah, bila cara kita menyebut pun kita memberikan penekanan, kita akan lebih mudah ingat. Baik, macam mana nak menghafal? Nak menghafal dia kena ikut susunan, dan nak menghafal juga kita kena hafal beserta dengan contoh. Maka barulah mudah kita nak ingat, kita nak recall balik masa kita nak menjawab soalan peperiksaan nanti. Okey, jadi untuk lagu Masdar ni, Ustazah pilih lagu rancak sikit. I love you, I miss you. Ni lagu anak-anak suka menyanyi ni. Tahun lepas ni memang jadi siulan anak-anak muda. Lagu rancak sikit. Kalau tadi di Nusalam, Ustazah pesan nak nyanyi lagu Masdar Mujarrad, nyanyi sebelum tidur. Okey, lagu I love you, I miss you, nyanyi selepas bangkit tidur. Nah, masa duk siap-siap nak pergi sekolah tu nyanyi. Sebab ini lagu rancak, kita nak bersemangat. Kita nak pergi sekolah, kita kena bersemangat. Sekarang ni tak pergi sekolah pun kita bersekolah di rumah. Nah, belajar di rumah. Bangkit pagi-pagi tu, lepas sembahyang subuh tu, lepas berzikir apa semua, ulang nyanyi lagu Masdar Mazid ni. Okey, baik, kita tengok. Kita tengok dulu, lepas tu kita ulang nyanyi. أفعل يفعل مصدرnya إفعال أكرم يكرم مصدرnya إكرام فعل يفاعل مفاعلة رجع يراجع مراجعة فعل يفعل مصدرnya تفعيل درس يدرس مصدرnya تدرس افتعل يفتعل مصدرnya افتعال اجتهد يجتهد مصدرnya اجتهاد فعل ينفعل انفعال انكسر ينكسر انكسار تفعل 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 تجاهل يتجاهل تجاهل تفعل 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 تعلم يتعلم تعلم يفعل يفعل افعل احمر يهمر امرار يفعل يفعل إفعال إحمر يحمر إحمرار استفعل يستفعل استفعال استغفر يستغفر استغفار. Aywah, asantum. Okey, baik. Di sebelah sini ialah jadual wazan. Nah, maknanya anak-anak hafal wazan. Af'ala yuf'ilu if'alun. Okey, di sebelah sini ialah contoh.
Akrama yukrimu ikramun. Okey, Ustazah mencadangkan selepas ni bila anak-anak dah lancar menghafal lirik yang ini, anak-anak boleh tukar. Boleh tukar contoh ni kepada perkataan lain. Contoh lain. Contohnya kalau af'ala kita boleh gunakan ahsana. Ahsana, aslama. Okey, jadi ahsana yuhsinu ihsanun. Okey, fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Raja'a yuraji'u muraja'ah. Boleh tukar kepada apa? Syahada. Syahada yusyahidu musyahadah. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Jadi darrasa yudarrisu tadrisun. Boleh tukar perkataan contoh apa lagi? Allama. Allama. Allama yu'allimu ta'limun. Okey. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Contoh diberi ijtihada yajtahidu ijtihadun. Macam mana kalau nak tukar pada perkataan lain selain daripada ijtihada? Okey, perkataan apa lagi selain daripada ijtihada? Atas wazan ifta'ala. Ibtasama. Betul? Ibtasama. Apa dia ibtasama? Tersenyum. Senyum. Kan? Okey. Ibtasama, yabtasimu, ibtisamun. Okey. Dan seterusnya lah infa'ala sehingga habis. Jadi kita belajar di rumah, selain daripada kita berlatih menjawab soalan, kita perlu mengingati fakta. Jadi sebagaimana anak-anak masa menengah rendah dulu anak-anak mengulangi tasrif fi'il madhi, tasrif fi'il mubarak. Bila kita naik menengah atas, kita tambah satu lagi. Dia ada top up dia. Nilai tambah dia. Bukan telefon je kena top up. Manusia pun ilmu dia kena top up. Kita top up kepada masdar pula. Jadi inilah dia tasrif yang anak-anak perlu hafal. Nanti boleh ulang lagi nyanyi lagu ni. Nyanyi waktu bila tu? Ingat pesanan Ustazah? Waktu pagi. Nyanyi waktu pagi. Sambil-sambil buat senaman ringan dekat rumah tu kan. Sambil-sambil nyanyi lagu ni. InsyaAllah boleh ingat masdar. Kemudian yang kedua, buat apa? Tukar contoh kepada perkataan-perkataan yang wazannya sama. Baik. Okey, sekarang kita tengok contoh lah. Contoh, okey, wazan af'ala. Ni Ustazah, ni kad Ustazah di sekolah. Tak boleh nak bawa mic ke studio sebab tak boleh masuk sekolah kan. Okey, jadi fa'ala. Kalau kita dekat rumah duduk petang-petang rajin, ada kertas berwarna macam ni, gunting lah. Tulis fa, ain, lam dekat sini, huruf tambahnya warna lain. Hamzah kat sini. Untuk af'ala contoh yang boleh ialah apa? Akhraja dan juga adkhala. Okey, fa'ala. Apa contoh dia? Syahada dan juga raja'a. Apa kelebihan bila kita main kad wazan macam ni? Kita akan boleh kenal huruf asal wazan dan kita akan kenal huruf tambah. Okey. Baik, seterusnya fa'ala. Contohnya ialah apa? Qaddama dan juga allama. Baik, ifta'ala. Contohnya ialah apa? Ijtahada dan juga ibtasama. Okey, kalau keluar soalan ditanya apakah huruf tambah? Apakah ahruf ziyadah? Ialah alif dengan ta. Okey, anak-anak dah boleh nampak dah bila kita letak benda depan mata, benda yang konkret yang kita boleh pegang, kita akan nampak macam mana perbezaan antara huruf tambah dan juga huruf asal. Okey, in fa'ala. Contohnya in kasara dan juga in dhamma. In dhamma ni mim ni bukannya tad'if huruf tambah ya. Mim ni ialah huruf asal. Dad, mim dan juga mim. Mim jumpa mim digabungkan jadi syaddah. Baik, istaf'ala. Contoh perkataannya ialah istaghfara dan juga ista'lama. Okey, baik. Ataupun fi'il mudhari'nya yastaf'ilu, contohnya ialah yastaghfiru
dan juga yasta'limu. Baik. Okey, ini contoh aktiviti yang Ustazah pernah buat dekat sekolah ya, dengan anak-anak murid dalam kelas. Kita susun mengikut, kita berdiri ikut susunan wazan yang betul. Ada yang pegang kad fa'ala, ada yang pegang kad huruf tambah. Anak-anak boleh nak buat permainan ni dekat rumah dengan adik-adik ataupun main susun letak atas meja saja pun tak apa. Daripada kita nak isi masa PKP ni, ada lagi seminggu lebih lagi nak kena tunggu ni keputusannya. Adakah kita boleh bersekolah minggu depan ataupun disambung lagi kan? Jadi buatlah usaha yang terbaik anak-anak untuk belajar. Baik, okey, kita tengok contoh soalan Zain. Okey, dengan ahruf ziyadah. Soalan SPM kertas 1 tahun 2013. Okey, baik. Diberikan perkataan istaqarra. Okey, kalau anak-anak dah hafal dah lagu tadi, istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Kita dah tahu dah, kita memang tahu dah huruf tambah dia mesti alif, sin dengan ta. Okey, jadi wazan dia ialah istaf'ala. Sebab itu saya dah sebut kepentingan kita belajar, kita kena tardid. Kita kena mengulang sebut. Dan kita tak boleh berat mulut untuk menyebut. Sebagaimana baby kan, bayi kecil dia nak belajar bercakap, dia akan mengulang sebut sampai dia faham. Macam itulah kita bila kita belajar bahasa ni. Tak kiralah bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu sekalipun, kita kena mengulang sebutan tu sampai betul, sampai dia melekat di ingatan. Okey, nombor 19, tadahraja. Tadahraja. Okey, perkataan dahraja, kalau anak-anak tengok kat sini, dia tidak termasuk dalam senarai huruf tambah. Tapi yang huruf tambahnya hanyalah ta sahaja, huruf ta sahaja. Jadi wazannya ialah tafa'lala. Tulis jawapan wazan dulu, barulah tulis huruf ziyadah. Okey, nombor 20, perkataan jahada. Okey, sebut jahada, anak-anak akan nampak jelas. Jahada. Nampak alif kat sini ialah huruf tambah. Jadi wazannya ialah fa'ala. Dalam lagu tadi kita hafal apa? Fa'ala yufa'ilu kan? Fa'ala yufa'ilu. Jadi dah nampak huruf ziyadahnya ialah huruf alif. Okey, baik. Jadi inilah dia macam mana nak pindahkan. Qarra. Dia asalnya ialah qa-ra-ra. 3 huruf. 3 huruf itu seimbangkan dengan fa'ala. Okey. Dahraja. Daha-ra-jim. Seimbangkan dengan fa'lala. Barulah kita boleh dapat huruf ziyadahnya ialah ta. Okey. Jahada. Huruf jim, ha dan juga dal. Seimbangkan jim, seimbangkan dengan fa. Ha dan juga dal seimbang dengan ain dan juga lam. Maka kita akan nampak huruf ziyadahnya ialah huruf alif. Okey. Baik, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua. Okey, dia minta datangkan masdar. Ada 3 soalan ni. Masdar. Okey. Ba' masdaran munasiban. Okey, musta'inan bima fil qausain. Jangan ingat saja-saja dalam kurungan ni dia bagi saja-saja hiasan. Tak. Ini ialah panduan untuk kita menjawab soalan. Okey, ini soalan tahun 2012. Dia lebih basic, mudah sebab yang dia bagi kat sini, kalau anak-anak perhatikan, semuanya ialah bentuk fi'il madhi. Okey, semua bentuk fi'il madhi. Okey, baik. Jadi, macam mana cara nak tukar? Nak dapatkan masdar. Mula-mula anak-anak kena ambil arsyada, apakah wazannya? Ustazah warnakan merah sebab ini ialah nota, bukan jawapan. Ini ialah nota. Anak-anak boleh catat dengan pensel kat tepi tu. Okey, arsyada wazan dia ialah af'ala. Tadi kita dah hafal apa dia? Af'ala
Af'ala yuf'ilu. Nah, af'ala yuf'ilu masdarnya if'alun. Jadi if'alun ini ialah masdar, wazan masdar. Maka ubahlah arsyada kepada irsyadun. Af'ala if'alun, arsyada menjadi irsyadun. Okey, karama. Buat nota dulu. Karama wazannya fa'ala. Fa'ala dalam lagu tadi apa dia? Fa'ala yuf'ilu taf'ilun. Maka karama takrimun. Okey, baik. Takrimun. Tapi bila kita bubuh di dalam ayat, kita kena baca pula ayat. Ni kebat ni kan dalam soalan Pak Isa ni nah. Okey. Fi haflati, haflah ini ialah mudhaf. Maka mudhafun ilaih mesti letak alif lam di depan. Mudhafun ilaih dia mesti ma'rifah. Nah, ada alif lam di depan ni. Tapi janganlah risau sangat. Jangan risau sangat. Yang penting datangkan dulu masdar yang betul. Okey, baik. Nombor 23. At'ama. At'ama dia fi'il madhi atas wazan af'ala. Masdarnya ialah if'alun. Af'ala yuf'ilu masdarnya if'alun. Maka at'ama masdarnya ialah it'amun. Okey, ini ialah nota. Sebab tu saya tulis kat sini ni, nota. Jangan tulis dekat ruang jawapan. Yang anak-anak kena tulis dekat ruang jawapan ialah yang ini, yang berwarna hitam ni. Okey. Baik, itu kertas satu. Kertas satu yang susah sikit tahun 2014. Bila dia bagi soalan dalam bentuk fi'il mudhari'. Tapi dia suruh kita tukar kepada masdar. Okey, macam mana? Jadi cara yang pertama kita kena ubah kepada fi'il madhi dulu. Ni fi'il mudhari' ni kan mula dengan ta ni. Ubah pada fi'il madhi. Bentuk mufrad muzakkar. Lepas tu baru tukar masdar. Okey, jawapan nombor 18. Tastaqir. Kita buang huruf mudhari' dia ni, ta ni. Jadi istaqara. Istaqara. Qaf dengan ra yang ada syaddah ini. Maksudnya asal dia ialah qa, ra. Maka anak-anak seimbangkan dengan wazan yang kita hafal tadi. Istaqara. Wazannya ialah istaqarara. Wazannya ialah istaf'ala. Ya, dapat nak? Istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alun. Jadi dapat wazan masdar istif'alun, seimbangkan balik dengan jawapan masdar. Istif'alun masdarnya ialah istiqrarun. Okey, yang ini ya. Istif'alun, dapat jawapan masdar dia istiqrarun. Baik. Nombor 20. Kenapa tak ada nombor 19 Ustazah? Sebab nombor 19 tu Ustazah dah keluarkan tadi. Masa fi'il mujarrad tadi. Ustazah dah keluarkan dah soalan ni. Nombor 20. Sebab sekarang ni kita dalam tajuk fi'il mazid. A'lanat. Okey, a'lanat dia dah bagi dalam bentuk madhi. Tapi ada ta dekat belakang ni. Ta ini ialah tanda ta muannas. Fi'il madhi untuk muannas. Jadi anak-anak kena buang dulu. Buang dulu tanda muannas ni. Maka anak-anak akan jawapan asal dia ialah apa? Fi'il mazid dia ialah apa? A'lana. A'lana. Okey, seimbangkan dengan wazan yang kita hafal. A'lana af'ala. Kan? Af'ala yuf'ilu if'alun. Nyanyi dah. Dalam lagu tadi hafal dah ni. Wazan ni dah hafal dah. Okey. A'lana af'ala. Maka af'ala yuf'ilu masdarnya if'alun. Maka dapat if'alun, anak-anak seimbangkan semula. Dapatlah jawapannya i'lanun. I'lan. Okey? Baik. Okey. Yang terakhir, kita nak pergi kepada soalan kertas 2 tahun 2018. Okey, untuk soalan masdar bagi fi'il mazid. Okey, baik.
Soalan tahun 2018, dia minta datangkan masdar dan letakkan jumal. Okey, nombor 1 akrama. Yang kedua syahada. Yang keempat inkasara. Nombor 3 tak ada. Nombor 3 sebab Ustazah dah keluarkan tadi. Nah, wazan mujarrad tadi nah. 1, 2 dengan 4 ni dia keluar wazan mazid. Wazan untuk fi'il mazid. Okey, macam mana cara jawapan dia anak-anak? Sama macam yang Ustazah terang tadi, cara nak jawab kertas 2, apa dia? Buat jadual dulu. Ambil pembaris, buat garisan, guna pen dalam buku jawapan. Okey. Akrama, kita dah tengok dah wazan dia kan? Af'ala. Akrama atas wazan af'ala. Akrama af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alun. Maka dapat jawapan dia apa? Ikramun. Salin terus ikram. Tak payah letak baris. Dia tak minta baris, jangan letak baris. Okey, syahada. Atas wazan apa anak-anak? Fa'ala. Betul? Fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Maka jawapannya ialah musyahadah. Okey, yang keempat, in kasara. Atas wazan apa anak-anak? In fa'ala. In fa'ala yanfa'ilu infi'alun. Maka in kasara yankasiru inkisarun. Ni semua lirik lagu kita tadi ni. Keluar dalam Paisa tahun 2018 ni. Okey. Anak-anak tulis jawapan macam ni semua satu markah. Anak-anak jangan lupa jumlah. Okey, baik. Untuk masdar, bila letak dalam ayat, anak-anak kena letakkan jawapan ini tadi sebagai maf'ul mutlak. Ni tajuk nahu. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni apa dia pula Ustazah? Ni tajuk nahu. Kita perlu masa lain pula nak belajar tajuk nahu ni. Maknanya kita pengulangan fi'il ini dalam bentuk masdar sebagai satu penegasan. Okey, jadi anak-anak ambil fi'il ini dalam soalan, buat ayat. Akramat talibu al-muallimah. Ambil jawapan ikram, letak di belakang ni. Jadikan sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak hukumnya mansub. Dia mesti bagi fathah. Ikraman. Okey, ayat kedua syahada. Ambil fi'il yang dia bagi dalam soalan ni. Syahada. Tambah. Syahadal waladu at-tilfaza. Ambil jawapan masdar tadi, letak di sini. Musyahadatan. Menonton budak itu televisyen dengan sebenar-benar tontonan. Itu satu penegasan maf'ul mutlak. Okey, yang terakhir in kasara. Ambil dalam soalan in kasara. Okey, apa dia in kasara? Pecah. Terpecah. Apa yang pecah? Az-zujaj. In kasara az-zujaju. Ambil jawapan yang kita bagi tadi, masdar ni, letak di sini. Okey, letakkan dia sebagai baris fathah. Kena tambah alif lah. Inkisaran. In kasara az-zujaju. Inkisaran. Jadi alhamdulillah. Bila anak-anak boleh faham yang ni, maka kita akan dapat menguasai tajuk wazan, tajuk masdar dalam kertas 1 dan kertas 2. Ingat nilai markah dia besar. Kertas 1 22 markah. Kertas 2 10 markah. Malah kita bantu juga bila kita menghafal perkataan-perkataan banyak ini, dapat membantu kita dalam menjawab bahagian-bahagian yang lain. Okey, baik. Jadi sekian sahaja daripada Ustazah untuk hari ini. Dan Ustazah nak tinggal ke anak-anak dengan satu soalan. Moto hidup Ustazah, la astashilanna as-sa'ba wa adrikul muna. La astashilanna. Anak-anak yang dapat datangkan apakah wazan kepada astashilanna? Tolong PM Ustazah. Wazan kepada fi'il la astashilanna. Dia ada adawatu taukid lam dan juga nun taukid kat sini. Kemudian adriku. Siapa yang dapat datangkan masdar kepada fi'il adriku?
Okey, tolong PM Ustazah 019-445-4149. Berakhir pukul 12.30 malam ni. Boleh? Tak boleh lebih 12.30 malam. Kalau lebih 12.30 malam, nanti Cinderella akan bertukar. Kereta kuda Cinderella akan bertukar jadi labu. Tak lebih daripada pukul 12.30 malam. Apa dia? Saya ulang. Yang pertama, wazan kepada la astasilanna. Dan yang kedua, masdar kepada fi'il adriku. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita duduk rumah, stay at home dalam usaha untuk menghapuskan COVID-19 dan tontonlah Perlis Mengaji. Thank you kepada frontliners yang berusaha untuk menjaga kita semua. Baik, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.